Tapi di Iraq itulah, di Iraq ni dia pusat Syiah, pusat Khawarij. Paklan ni di Kufah tu pusat dia dulu. Walaupun begitu, Kufah tu juga pusat ahli sunnah. Dia masa dia ada. Kalau hak kuat tu, hak lawan dia pun kuat juga. Imam Abu Hanifah pun duduk situ. Sufyan Thauri dan ramai lagi ulama-ulama besar yang lain ahli sunnah duduk situ juga. Dan mereka berlawan ada situlah. Tetapi kebanyakannya tak bersih lah, tak bersih. Dari segi pegangan dia ni tak bersih. Dia curiga terhadap sahabat, dia tak saya masuk dekat lah, duduk kecek kali belakang. Hak ni lah yang Urwah bin Zubair ni duduk sebut ni, apa yang tidak mari jumpa sendiri. Lepas duduk rayak, duduk sebut nama ayah dia Zubair, duduk sebut nama Asma, buat gini. Ayah saya, mak saya, buat apa tak mari tanya saya sendirinya. Kalau dia sebenarnya, kalau lah tanya sendiri, kadang-kadang benda-benda yang muskil, yang terbuku tu jadi selesai. Tapi kalau duduk apa ni, buat tanggapan, buat telahan, buat andaian sendiri, memang banyak macam. Sekali dia dengar, dia sudah buat keputusan pergi sebar lagu lain. Sebab itu tak boleh, dia kena dengar molek. Apa salahnya? Kalau tak saya pergi ngadak ngaji pun, tanyalah molek, tanya molek. Jangan, kalau tengok CD, kalau kita kata CD lah zaman sekarang ni dah, CD, kaset, jangan dengar sah. Tak boleh. Kadang-kadang ketika bincang satu perkara tu, memanglah suk duk bincang hak tu, tak tengok dah hak lain, kena tengok hak lain kata. Barulah boleh kefahaman yang baik, barulah tidak timbul sangka buruk terhadap seseorang tu, barulah tidak timbul sangka buruk. Kalau tidak, banyak benar lah kalau orang tidak serupa dengan kita. Orang yang latar belakang pengajian dia, sistem pendidikan yang dia terima tu tidak serupa dengan hak kita, memang banyak lah. Tetapi kita kena ingat nombor satu sekali, semuanya Islam belaka. Islam belaka. Jadi masing-masing itu nak kebaikan. Jangan kita berasa kita saja yang nak kebaikan, orang lain pun ada nak juga. Kalau boleh bincang dengan baik, apa salahnya? Inilah yang punca dalam masyarakat ni, yang jadi susah ni, yang jadi fitnah, timbul fitnah ni. Kerana dia dengar sekerak, atau dia dengar berlapis, dia tidak sanggup berdepan. Apa salahnya kalau kita bincang dengan tenang, dengan baik? Apa salahnya? Tapi dia macam pokok Iraq ni, dia banyak pokok Khawarij selain daripada Syiah. Pokok Khawarij dia ni tak suka masuk rapat dengan sahabat-sahabat, dengan tabi'in. Dia tak suka tabi'in yang ikut sahabat. Dia nak cara dia, cara fikiran dia sendiri. Itu tak kena lah cara lagu tu. Kita kena merujuk pada sahabat. Kita kena merujuk kepada orang yang diakui oleh Nabi SAW. Kena merujuk kepada itu. Kalau tidak, susahlah. Kita ni, kita kena ingat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa makna Ahlus Sunnah? Makna kita nak ikut Nabi. Memang dalam segala tindak tanduk kita, amalan kita, apa pun kita ikut Nabi. Bukan waktu saja, waktu semua dakwah lagu tu belaka. Wal Jamaah. Jamaah ni maknanya jamaah sahabat. Kita mengikut sahabat. Jamaah bukan seorang, kumpulan hak ramai sahabat, bukan seorang. Dia jadi keliru dalam masyarakat. Kadang-kadang dia ikut hak seorang, kadang-kadang dia ikut hak dhaif. Dia tidak ikut hak ramai, dia tidak ikut. Ataupun dia tengok hadis saja, dia tidak tengok hak sahabat buat. Dia tidak tengok hak sahabat buat. Ini dia yang jadi fitnah. Kalaulah pegang kepada hak dua ni, selesai banyak masalah. Selesai banyak masalah. Apakah yang dimaksudkan dengan jamaah itu? Jamaah sahabat lah. Kemudian sahabat pula kita tengok, macam di sini Ibnu Abbas, dia keluar pendapat lagu lain kan, sahabat juga, orang besar ni. Ibnu Abbas ni orang besar, tapi siapa dia pakar pendapat dia? Ini menunjukkan cara jumhur ulama Islam ni, imam-imam mujtahidin ni, cara dia pakar hak ramai. Dia tidak pakar hak seorang. Kita jangan kira hak ramai hak learning, tak boleh kira learning. Hak sampai kemudian ni hak ramai pada masa tu, sahabat tu yang menjadi bukti, yang menjadi dalil, boleh dikemukakan sebagai dalil. Hak kemudian ni tidak jadi dalil, kemudian tidak dalil. Dia tolong royak dalil, hak kemudian.
Kalau kita kata sebuah kerajaan kau buat, itu dalil? Tidak dalil. Kerajaan Arab Saudi kau misalnya buat, dia benar kau orang ni pergi haji, maka menunjukkan akidah dia boleh. Tidak dalil. Tindakan kerajaan Arab Saudi misalnya. Begitu juga seorang ulama kata benda ni bagus, benda ni. Tidak dalil. Itu bukan dalil. Dalil ni Quran Sunnah. Amalan sahabat, hak ramah, itu dalil. Tengok sini lah, macam sini. Mana ada orang pakar Ibn Abbas? Tak ada. Orang anggap pendapat yang ganjil. Ada pendapat yang ganjil ni. Yang ganjil ni bukan di kalangan orang kemudian, di kalangan sahabat pun ada hak ganjil. Hak tu tak pakar, orang tak pakar. Orang tak pakar. Tetapi ramai orang kita kadang-kadang dia ikut. Kadang-kadang hak tak ada dek pun, buat juga. Kalau ada boleh kira juga. Hak tak ada dek pun buat juga. Dan dia lebih mengutamakan daripada sunnah Nabi SAW. Di mana hak kita dakwa kita ni sebagai ahli sunnah wal jamaah? Di mana? Ini persoalan. Kita tak rojok dah ke situ. Tak rojok dah. Baiklah. Dalam riwayat ini ada dalil bahawa wuduk tu perlu untuk tawaf. Untuk bertawaf kena ada wuduk. Sebab apa? Hak mula-mula sekali Rasulullah SAW lakukan bila dia sampai di Mekah, iaitu dia ambil air semaya. Maknanya kalau tak ada air semaya lah. Kalau ada air semaya tak apalah. Kalau tak ada lagi ambil air semaya lah. Ni mula-mula sekali dia buat, dia ambil air semaya. Wuduk itu perlu. Kerana apa? Kerana Nabi SAW mengambil wuduk. Dan dia kata, khudhu anni manasikakum. Kamu ambillah dariku ibadat-ibadat haji kamu. Mana kamu tengok molek, walaupun sekali padan, tengok pakai ambil tu. Manasik ni, ibadat haji ni kamu ambil daripada aku. Ijma' imam-imam mujtahidin mengatakan wuduk ini memang masyru'. Masyru'. Maknanya untuk tawaf. Apa makna masyru' tu? Memang disyariatkan. Soal khilaf tu soal lain, tetapi wuduk tu ada. Bukan sesuatu yang tidak ada asalnya. Ada asalnya daripada sunnah. Hak kemudian tu nak khilaf, hak ni kata tidak syarat, hak ni kata syarat, soal lain. Tapi ada, kalau buat bagus. Sekurang-kurangnya orang yang mengatakan tidak syarat tu pun kalau buat bagus. Ada, memang dia terima. Hak Rasulullah SAW buat, dia terima. Tapi mereka ikhtilaf, adakah wuduk itu wajib dan syarat bagi sah tawaf itu ataupun tidak. Situ ya khilaf. Hak tu je khilaf. Tapi wuduk tu sendiri kalau dibuat memang ada asasnya, ada asalnya. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad dan jumhur ulama mengatakan wuduk adalah syarat bagi sah tawaf. Wuduk adalah syarat bagi sah tawaf. Abu Hanifah kata mustahab, bukan syarat. Ni khilafnya. Dia kata molek, elok ambil air semaya, bukan syarat. Kalau tak ambil air semaya pun sah tawaf itu bagi dia lah. Ni ada khilaf. Tapi kalau orang ambil air semaya dia bantah, dia kata bid'ah. Tidak bid'ah ambil air semaya tu. Dia bahkan masyru'. Sekurang-kurangnya paling rendah mustahab, seperti Imam Abu Hanifah kata. Tetapi dalam masalah macam ni, sebaik-baiknya kita jaga hak ramai-ramai lah. Kita jaga hak orang yang mengatakan syarat tu. Sebab bagi dia tak sah lah tawaf ni kalau tak ada air semaya. Bagi mereka lah. Walaupun bagi Imam Abu Hanifah sah, tidak syarat. Cuma bagus kalau kita ambil air semaya tu, bagus. Dia terima juga mana hal tu. Tidak syarat. Jumhur ulama berhujah dengan hadis inilah, hadis ini, iaitu Nabi SAW ambil air semaya. Ada inilah ya. Lepas tu dia kata khudhu anni manasikakum. Kamu ambil dariku ibadat haji kamu. Setiap gerak-geri aku tu kamu tengok. Di antara hak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ialah ambil air semaya. Maka air semaya yang ditunjuk ni termasuklah di antara yang mesti kita ambil dari Nabi SAW. Hak mesti itu kalau tidak syarat kan, maknanya hak wajib lah. Hak mesti itu.
Ini menunjukkan tawaf itu suatu yang wajib, kerana apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW termasuk dalam manasik, yakni ibadat haji. Tetapi mereka macam Imam Abu Hanifah dan Wais pendapat dengannya, dia tidak secara mutlak kata begitulah. Tidak setiap Nabi SAW buat tu merupakan manasik haji lagi. Ada perincian lagi. Bagi mereka lah ini masalah ijtihad masing-masing lah. Dalam hadis Ibnu Abbas dalam Sunan Tirmizi dan lainnya disebutkan bahawa Nabi SAW berkata, at-tawafu bil bait salatun. Bertawaf di Baitullah itu adalah semaya, serupa dengan semaya. Cuma Allah illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Cuma Allah mengharuskan bercakap semasa bertawaf. Cakap boleh, tapi dia kata sudah semaya, sepuas semaya. Kalau semaya boleh kata ada air semaya? Tak boleh. Tak boleh, tak ada air semaya. Begitu juga tawaf, tak boleh lah, tak ada air semaya. Cuma tak bolehnya bercakap. Bercakap boleh. Dari segi itu nampak tidak serupa lah dengan semaya. Dalam semaya tak boleh bercakap. Sinilah bahas panjang lah. Kita pun tidak bermaksud nak bahas panjang lah. Sini bantah daripada Imam Abu Hanifah dan orang-orang lain lagi. Banyaklah waktu tu. Kita tidak nak panjang lah, tak perlu. Tetapi hadis ini hak marfu'nya dhaif. Marfu'nya dhaif. Yang sahih di sisi huffaz bahawa hadis ini mauquf kepada Ibnu Abbas, terhenti setakat Ibnu Abbas. Itu hak sahih. Hak sampai kepada Nabi, yang diangkatkan kepada Nabi SAW, itu tidak sahih, dhaif. Walau bagaimanapun jumhur ulama pegang, kalau kita terima hadis ini mauquf pun, mauquf fi hukmil marfu'. Sebab apa takkan Ibnu Abbas nak kata lagu ni semata-mata berdasarkan fikiran dia? Tak boleh. Dalam menentukan ibadat ni kita nak tentukan dengan fikiran kita. Semestinya dia tahu daripada Nabi SAW. Lepas tu dia kata ni pula tersebar dengan meluas. Tak ada siapa pun yang bantah. Seperti mana orang membantah dia kata tawaf, bila tawaf tu boleh buka ihram. Tu ramai orang bantah. Orang tak setuju di kalangan sahabat sendiri pun. Tapi hak ni tak. Memang orang kata tawaf itu serupa dengan sembahyang, tetapi Allah SWT haruskan kita bercakap pada masa bertawaf itu. Bercakap sama-sama kita nak kecek boleh. Bahkan mana ulama mengatakan nak makan boleh, bila-bila tu makan, minum kau boleh lagi. Boleh. Baiklah. Kemudian hak dia nak sebut sininya apa dia? Orang yang ihlal haji, dia tidak boleh buka ihram, dia tidak halal melainkan dengan selesai mengerjakan hajinya. Kalau semata-mata tawaf itu belum selesai lagi, haji. Lepas tu dia cerita, kemudian Abu Bakar buat haji, mula-mula sekalinya dia lakukan iaitu tawaf di Baitullah, thumma lam yakun ghairuhu. Kemudian tidak ada sesuatu selainnya. Tidak ada hak lain, tak ada. Sekatu je. Tak ada hak lain. Kemudian Umar seperti tu juga. Lepas tu dia sebut lagi beberapa yang lain. Tak ada hak lain. Maknanya mereka ini buat haji ifrat sahaja. Tidak kata buat haji satunya lepas pada tawaf tu, sebaik saja tawaf tu buka ihram selalu. Satunya mereka tidak buat lagu tu, kecuali setelah selesai haji barulah buka ihram. Yang keduanya mereka ini buat haji ifrat saja. Inilah yang menunjukkan bahawa haji ifrat itu lebih afdal daripada yang lain-lain, kerana khulafa, mana orang besar ni buat haji ifrat. Dan apabila buat haji ifrat, adalah kesempatan yang lain, sama ada pada musim haji ataupun di luar musim haji, untuk nak buat umrah pula. Kalau sudah buat umrah situ pada masa tu, mungkin tidak pergi dah lah pula pada ketika lain. Sebab cara sempurna buat kerja haji dan umrah tu buat suku-suku. Inilah yang ditunjukkan oleh mereka. Dia nak cerita di sini, Urwah nak cerita di sini, iaitu tidak ada yang mereka lakukan seperti yang berlaku di zaman Nabi SAW, iaitu buat umrah ataupun buat haji.